Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan lagi kita untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apa khabar semua? Diharapkan masing-masing dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini kita akan pergi kepada juzuk ke-13 dan paling seronok sekali sebenarnya dah 2 hari ya kita dapat bersama-sama mentadaburi surah Yusuf. Jadi untuk yang merasakan uh, merasakan uh, dalam kita ni ataupun sesiapa saja yang mendengar ni dia berada dalam keadaan kesakitan ataupun diperlakukan oleh orang ataupun dikhianati. Sebenarnya surah Yusuf ni adalah surah yang paling bertepatan dengan kita. Macam mana ya saya nak cakap? Surah Yusuf ni dia memang sesuatu surah yang istimewa. Sebab daripada surah ini adalah kita boleh membina satu imuniti kepada diri kita, dan jiwa kita akan menjadi kental. Seolah-olah kita membina suatu pertahanan yang kuat lah daripada orang-orang yang menyakitkan kita, berkhianat. InsyaAllah kalau kita membaca surah Yusuf ni, mentadaburinya, perkara-perkara tersebut dia tidak akan memberikan kesan emosi yang teruk lah kepada kita, iaitu damage yang teruk lah kepada emosi kita, insyaAllah. Kita akan mendapatilah kelebihan surah Yusuf ni, dia terletaknya dekat situ. Cara untuk menghadapi cabaran-cabaran yang hebat lah. Kalau nak diikutkan cabaran kita taklah sehebat Nabi Yusuf AS hadapi. Sebab itu Ibnu Atta' dia menyatakan, Ustaz Asy'ari menyatakan, Ibnu Atta' ini menyatakan tidaklah seseorang yang membaca surah Yusuf ini merasa berduka cita melainkan dia akan berlapang dada dengan semua orang. Dia akan mendapat kedamaian. Jadi inilah hadiah paling bermakna pada 13 Ramadan ini di juzuk yang ke-13. Kita akan menemui satu ayat penting, itulah ayat 77. Boleh buka mushaf dan semak di halaman yang 224 di mana ada cerita tentang Nabi Yusuf AS di situ. Personally bagi saya, apabila saya bermula dengan perjalanan journey tadabbur saya dengan Al-Quran, surah pertama yang saya tadabbur adalah surah Yusuf. Apabila saya bersama-sama dengan Ustaz Syahari datang ke Melaka, dan pada waktu itu di Bukit Beruang sana setiap hari Rabu, sebulan sekali saja kelasnya. Di situ saya mula surah Yusuf ini begitu memberi kesan yang hebatlah kepada emosi saya, dan ianya membuka mata saya bahawa rupanya ada perkara-perkara yang berlaku kepada diri saya ini dirakamkan di dalam Al-Quran, masya-Allah. Jadi saya bergerak untuk manage emosi saya bersama-sama dengan surah Yusuf ini. Di mana pada ketika itu saya saya sakit yang agak teruk, dan kebetulan anak pula berada jauh ketika itu, masuk ke boarding school. Jadi emosi tu agak tidak stabil dengan keadaan kesihatan yang tidak menentu. Apabila saya pergi ke kelas, sebenarnya saya dipimpin oleh kawan saya. Kerana keadaan saya tidak stabil waktu itu, tidak dapat berdiri dengan betul. Tetapi sahabat saya yang baik, semoga Allah memberkati beliau dan memberi segala kebaikan yang ada pada dunia ini kepada beliau, kerana ketika pada itu dia membawa saya pergi ke kelas, dan di sanalah saya berjumpa dengan surah Yusuf ini, dan akhirnya itulah permulaan perjalanan tadabbur saya bersama-sama Al-Quran. Dan Al-Quran sentiasa saya jadikan sebagai suatu petunjuk. Walaupun pada musim PKP agak lama saya tidak
Walaupun pada musim PKP agak lama saya meninggalkan kelas, tetapi ayat-ayat yang kita pernah tadabbur ianya seolah-olah dia menjadi sesuatu rujukan kepada kita. Walaupun kita tidak ingat exactly ayat tersebut, petunjuk yang ada di dalam ayat-ayat yang kita sudah tadabbur. Jadi itulah kekuatan saya sehingga sekarang ini. Dan alhamdulillah apabila dipertemukan dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ianya memberi uh, uh, suatu lagi perspektif yang lebih mendalam apabila kita mentadabbur Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran ni dia berlapis-lapis dia punya mesej dia, dan di situ saya boleh pergi lebih mendalam apabila saya melihat sesuatu ayat dengan izin Allah, insya-Allah. Kepada muka surat 244. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syifun. Di situ Allah berkata, mereka berkata jika dia mencuri maka sesungguhnya sebelum itu saudaranya pun pernah juga mencuri, maka Yusuf menyembunyikan perasaannya dalam hatinya dan tidak diperlihatkan kepada mereka. Dia berkata di dalam hatinya, kedudukanmu adalah lebih mengetahui apa yang kamu ceritakan. Jadi cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam ni ialah dalam proses dia nak tarbiyah abang-abang dia ni, dan pada ketika itu baginda seorang raja Mesir, dan dan perjalanan panjang lebar Nabi Yusuf ni daripada dia dihundak, orang kata apa, dicampak ataupun dihumban ke dalam telaga sehinggalah dia menjadi seorang raja pada ketika itu. Allah takdirkan baginda berjumpa kembali abang-abangnya, dan pada ketika itulah baginda dalam proses nak tarbiyah abang-abangnya. Dan dalam perjalanan ditakdirkan abang dia ni perlu ataupun mereka telah menghadapi satu kemarau ataupun akan menghadapi kebuluran. Jadi abang-abang dia pergi ke Mesir daripada Palestin sebab mereka dah habis bekalan, dan abang-abang ni datang ke Mesir meminta bekalan. Saudara Nabi Yusuf ni dia tak perasan yang di depan mereka tu Raja Mesir itu adalah orang yang mereka telah humban ke dalam telaga 30 tahun dahulu. Jadi bila Bunyamin iaitu adik kandung Nabi Yusuf yang dibawa oleh abang-abang kerana permintaan Raja Mesir itu sendiri, kalau tak bawa Bunyamin maka mereka takkan dapat 11 guni gandum. Jadi kalau tak dapat 11 guni gandum tu maknanya akan mati kebuluran lah mereka. Jadi mereka terpaksa bawa Bunyamin kerana permintaan kerajaan Mesir. Jadi nak dijadikan cerita, tiba-tiba Bunyamin ni ditahan oleh kerajaan Mesir atas kesalahan. Tetapi kesalahan ini telah disepakati untuk direka oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin sendiri. Supaya Bunyamin ni dia tidak perlu balik ke Palestin, dan dia kena torture lah seperti mana abang-abang dia ni membuli Nabi Yusuf dahulu. Jadi dengan Nabi Yusuf adalah untuk menyelamatkan Bunyamin daripada menjadi Yusuf 2.0. Lalu bila adik Yusuf ni iaitu Bunyamin ni didapati mencuri, sebenarnya dia tidak mencuri lah. Ini rancangan Nabi Yusuf lah. Jadi tiba-tiba berkatalah tahu bahawa Bunyamin ni mencuri, dan dengan amat marah mereka berkata, Bunyamin ni kita seperti macam itulah dia punya dialognya ya. Bunyamin ni kita dah lah bawa dia nak memudahkan urusan kita nak mendapat guni gandum. Sebab kerana nak atas permintaan Raja Mesir tu sendiri, sekarang ni dia pula jadi punca masalah kita.
Dan saudara-saudara Yusuf punca masalah kita. Dan saudara-saudara Yusuf ni berkata lagi, dia ni Bunyamin ni kalau mencuri kami tak belik lah. Memang baka pencuri. Macam abang dia dulu pun mencuri juga. Jadi bayangkan saudara-saudara Yusuf ni dia ungkit dendam mereka dengan Yusuf ni, uh, tak, orang kata apa, masih lagi ada di dalam jiwa mereka. Walaupun sudah 30 tahun berlalu. Walaupun mereka tak ada pun mendengar khabar pasal Nabi Yusuf kan. Mereka mengharapkan Nabi Yusuf ni mati. Pasal Nabi Yusuf kan. Mereka mengharapkan Nabi Yusuf ni mati. Tapi still juga berdendam. Dengan berkata perangai macam ni memang perangai Yusuf, abang dia. Dia berkata kepada Bunyamin. Mereka melafazkan penghinaan dan fitnah kepada Yusuf ni di depan Nabi Yusuf. Maka apabila Nabi Yusuf mendengar perkataan yang keluar daripada mulut abang-abang dia ni, terbit rasa marah. Nabi Yusuf terbit rasa marah dalam diri dia. Tetapi Allah ni dia merakamkan kualiti Nabi Yusuf alaihissalam ni. Lepas tu akhlak, masya-Allah. Perkara-perkara yang dirakamkan ini seolah-olah Allah memberi teguran lah kepada kita. Ianya satu ibrah kepada kita lah. Allah merakamkan Nabi Yusuf ni, dia merahsiakan kemarahannya dari Tozahir. Terzahir dekat wajah dia. Jadi ini adalah pengiktirafan Allah kepada akhlak Nabi Yusuf dan juga motivasi kepada kita yang mendengar untuk menahan marah supaya kita tidak tonjolkan kemarahan kita tu di hadapan buatkan kita marah itulah. Tetapi agak mustahil jugalah untuk seseorang tu dia nak menahan marah. Melainkan dia mesti juga at least terkeluar juga kan. Mungkin dekat riak muka ke kan. Tak boleh nak pendam kan. Nabi Yusuf dia boleh saja kalau dia nak memaki balik kan, ataupun dia nak memarahi abang-abangnya, tetapi Allah merakamkan di dalam Al-Quran Yusuf tidak melafazkan di depan abang-abangnya. Langsung abang-abang dia tak nampak yang Raja Mesir di hadapan mereka ni sedang menjelaskan yang Yusuf dia melepaskan kemarahannya di dalam hati. Kalau boleh kita tengok pada ayat tu, antum syaurun makana wallahu a'lamu bima tasifun. Dia berkata di dalam hatinya, kedudukanmu adalah lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu ceritakan. Jadi di sini menjelaskan yang Nabi Yusuf dia hanya marah dalam hati sahaja. Seolah-olah macam baginda ni dia cari juga ruang lain nak melepaskan kemarahan tu, sehingga telinganya saja mendengar, diri dia saja yang mendengar dalam hati kan. Jadi apa yang seolah-olah Nabi Yusuf ni cakap kepada abang dia, kalian ni memang teruk, lebih teruk daripada keadaan sebelum ini. Aku sangkakan kamu semua ni berubah, tapi kamu langsung lebih buruk daripada keadaan kamu sebelum ini. Kamu masih lagi berdendam. Kamu langsung tidak berterima kasih kepada orang yang memberi kamu gandum ketika musim kebuluran. Seolah-olah begitulah ayat ya. Baginda lafazkan di dalam hati tetapi tidak di mulut. Jadi apa yang kita boleh katakan, seolah-olah ini adalah satu dimensi kemanusiaan seorang rasul. Jadi di sini kita nampak bahawa mereka bukan malaikat. Yang tiada emosi. Bukan nabi-nabi ni, bukan mereka tidak terasa, tapi bukan tak ada feeling ke ataupun tak menunjukkan marah ke ataupun, tetapi yang menakjubkan mereka ni salurkan tekanan itu dengan saluran yang Allah puji. Jadi ini bila kita menghadapi tekanan, kita menghadapi ujian, kita bercakap-cakaplah dengan diri kita. Mudah-mudahan dengan suara yang keluar daripada hati dan telinga kita mendengar tu, dia boleh memberikan kita kekuatan. Kita boleh cakap macam
contoh dia macam Salwa, diri kau sekarang ni bukan saja kau ni bukan orang yang pertama hadapi perkara ni. Ada je orang yang sebelum ni menghadapi perkara ini. Jadi kalau orang sebelum ni boleh buat, mesti diri kau pun boleh buat. Jadi apa yang kau jadi apa yang kau hadapi sekarang ni adalah tanda Allah sayang. Tanda Allah sedang merencanakan sesuatu yang iaitu Allah ingin mengangkat darjat engkau, Salwa. Jadi Salwa, jika kamu sabar, kamu membawa Allah bersama kepada kamu. Jadi ini bukan pengakhiran. Perjalanan kamu ni, ini hanyalah perhentian saja, hentian perjalanan yang kamu kena hadapi. Jadi bawalah bersama-sama Allah sekali, Salwa, dalam ujian ataupun cabaran yang Allah telah dalam ujian ataupun cabaran yang Allah telah tetapkan untuk kamu hadapi buat masa ni. Jadi kita boleh lafazkan begitulah kepada diri kita apabila kita menghadapi suatu tekanan ataupun sesuatu ujian yang Allah tetapkan supaya sebab telinga kita ni memang kena dengar perkara-perkara yang baik. Kalau kita tak boleh dapat kata-kata semangat ni daripada orang lain, why not kita cakap kepada diri kita sendiri. Kita yang own badan kita, jadi kita saja yang boleh healkan orang lain. Dan kita heal diri kita ni dengan untuk heal apa? Heal emosi ataupun heal kesakitan, heal apa lagi? Heal kemarahan. Kita heal bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh go deeper sedikit bagaimana Nabi Yusuf ni mempunyai satu jiwa yang besar, satu jiwa yang di mana dia boleh sabar dalam menghadapi tekanan kerana dia mempunyai suasana hati ataupun suasana kalbu yang sentiasa ada Allah di dalamnya. Kalbu dia tu menjadi tempat perhubungan dia ataupun memandang Allah tersebut. Jadi kita boleh juga jadikan perkara tersebut, kalbu kita ni kita upgrade supaya kita dapat mencontohi Nabi Yusuf AS sendiri apabila menghadapi sesuatu perkara yang melibatkan mungkin orang cemuh kita secara berhadapan, lemparkan kata-kata kehinaan kepada kita kan, depan-depan dia mulut dia celupar kan, memang jadi tak makan saman, laser ke kan. Jadi kita boleh, bila kita menghadapi perkara tersebut, cepat-cepatlah ingat ayat 77 ni. Cuba bawa bertenang sekejap kan. Tapi untuk menghadapi sesuatu orang kata cabaran yang tiba-tiba je dia macam datang, kan kita kan tak boleh nak predict apa yang akan berlaku dekat kita, betul tak? Jadi kalau kita menghadapi tekanan yang seperti ini di mana kita dicemuh, dihina ataupun difitnah ataupun sesiapa sajalah yang memarahi kita, maka kita boleh pegang ayat 77 ini dan ambil ibrah ni dan sematkan dalam hati apa yang perlu dibuat apabila kita berada dalam keadaan seperti itu. Jadi untuk kita lebih teguhkan keimanan kita ataupun apabila kita menghadapi sesuatu cabaran tu, sesuatu keadaan seperti Nabi Yusuf AS ni, untuk kita mendapat jiwa ataupun kolbu seperti Nabi Yusuf, maka kita kena membesarkan juga jiwa kita itu seperti baginda alaihissalam. Kita boleh praktis lah, boleh orang kata mengupgrade diri kita ataupun kolbu kita tu dengan banyak memperbanyakkan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya apabila walaupun dalam keadaan kita diuji perkara-perkara yang kecil, tali perhubungan kita tu kuat dengan Allah. InsyaAllah apabila Allah beri satu cabaran ataupun ujian yang besar, seperti kita berada dalam keadaan Nabi Yusuf AS ni, insyaAllah pada waktu itu bantuan Allah akan tiba. Dengan syarat orang kata macam apa tu, kita punya perhubungan sebelum tu memang
maintain lah dengan Allah. Hubung dengan Allah apabila diuji teruk. Dia kena bermula sebelum tu lagi. Relationship tu kena dalam keadaan baik lah dengan Allah ni. Jangan bila diuji baru nak cari. Dan tali perhubungan uji baru nak cari. Dan tali perhubungan dengan Allah ni kena jaga. Kena jaga takwa kita. Kena jaga amal ibadah kita. Kalau dengan Allah pun kita berkira-kira dalam nak beramal, dalam kita nak mempersembahkan amal dia kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan tu, highway kita yang kita buat tu, tak berapa kukuh. Seolah-olah macam Allah tengok dia ni macam tak nak je. Nak aku ke tak ni? Macam itulah contohnya kan, seolah-olah. Jadi kukuhkan dulu jalan tu, tali tu, kukuhkan dulu jalan tu, tali tu, kukuhkan terlebih dahulu dengan takwa. Kenalah mujahadah sikit lawan nafsu buat kebaikan ni. Kalau berkira-kira dengan Allah, Allah pasti berkira-kira dengan kita. Allah pun dia pun berfikirlah. Nak 2-3 kali dia akan berfikir, nak ke tak, nak bagi ke tak dia ni kena aku macam itulah contoh je ni Allah tu bukanlah sebegitu. Tak boleh nak bayangkan Allah tu bagaimana. Tetapi itulah cara dia, jalan dia nak berhubung dengan Allah ni. Itu sahaja jalan dia, tak ada jalan lain. Jasad memang kena laksanakan protokol. Jadi kalau apabila di bulan Ramadan ni kita masih lemah, kita membawa diri kita di luar Ramadan ke dalam bulan Ramadan, maka di situ kita mungkin boleh muhasabah diri kita dan cuba ambil semangat, ambil momentum baru untuk perbaiki diri kita agar lebih kuat untuk membuat amal ibadah semata-mata kerana Allah di bulan Ramadan ini. Allah ni dia tak boleh berkira. Kita berkira dengan Allah, Allah pasti berkira dengan kita. Dengan Allah ni walaupun saya kata kita kena chill-chill je, tetapi bila part amal ibadah tiada chill-chill dengan Allah. Kena bagi all out. Kalau boleh 110% bagi dekat Allah. Semata nak mempersembahkan kepada Allah sahaja. Tiada orang kata niat lain, tiada. Tiada ada sebab-sebab lain, tak ada. Hanya Allah sahaja. Jadi kalau bulan Ramadan kita boleh melawan ataupun mujahadah nafsu dalam keadaan kita lapar dan dahaga, kita boleh kurangkan tidur, kita boleh perbanyakkan amal ibadah, masya-Allah. Insya-Allah momentum ni doalah kepada Allah agar momentum ini dapat dibawa di luar Ramadan. Jadi titik pangkalnya memang diri kita. Nak Allah, kenalah protokol jasad dan kolbu dengan all out. Tiada melainkan kalau kita ni memang betul-betul beginner, memang baru nak bermula berhijrah kan, masih lagi dalam keadaan itulah apabila saya mengatakan seseorang tu dia baru nak permulaan dia nak berhijrah, ramai saya lihat sekarang ni dia nak berhijrah terus nak pergi kepada makrifat. Jadi itu adalah satu proses yang tak betul. Seorang baru nak berhijrah, baru nak memperbaiki diri ni, tetapi terus nak melompat kepada makrifat. Atas sebab apa perkara itu terjadi? Adakah sebab takut dengan keadaan semasa sekarang yang dimomokkan dengan berita-berita akhir zaman? Ataupun atas sebab yang kita sendiri tak tahu sebenarnya apa yang kita nak, apa yang kita perlu lalui sebenarnya dalam proses hijrah tu. Jadi berhijrahlah dengan ilmu. Jangan berhijrah mengikut orang sikit, ikut sini, ikut sana. Bukan cara macam tu. Kita nak berhijrah, mulakan kita sebetul-betulnya mantap. Al-Quran tu kita betul-betul perbaiki bacaan kita. Agar kita boleh memahami apa yang Al-Quran ingin perkatakan dan akhirnya perkara tersebut at least walaupun kita dapat
tadabbur satu ayat satu bulan ke, kita tidak meninggalkan Al-Quran tu, membacanya, menjadikan Al-Quran tu teman ataupun kawan kita. Untuk mendapatkan good relationship dengan Al-Quran ni, maka kenalah mengetahui apa ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang tu agar Al-Quran. Al-Quran dia akan memilih kepada siapa yang ingin dia dekati. Jadi yang kita ni hanya perlu uh, sediakan diri kita. Minta bantuan Allah agar kita mendapat menjadi ahlul Quran, insya-Allah. Jadi apabila hendak berhijrah, insya-Allah. Jadi apabila hendak berhijrah, hijrahlah dengan proses yang sebetulnya. Jangan melompat kepada nak makrifat. Lepas tu di dalam makrifat tu terkontang-kanting pula. Lepas tu nak pergi pula tengok syariat pula. Ikut jalan yang peringkat demi peringkat. Tiada apa yang kita ni kita hendak kejarkan. Apabila Allah membuka, memberi kita taufik dan hidayah, ianya adalah satu nikmat yang besar buat diri kita. Dan di situ sebenarnya apabila kita melaksanakan taufik, ianya adalah ujian buat kita. Jangan membawa taufik itu dengan nafsu, tetapi bawalah taufik itu mengikut peringkat-peringkat yang Allah telah tetapkan. Sentiasa membawa diri kita yang perbetulkan niat kita dan memperbaiki satu persatu. Tidak perlu tergesa-gesa di dalam kita memulakan perjalanan kita ni. Berjalanlah dengan teratur tetapi istiqamah. Tidak 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 tergopoh-gapah, tidak tamak. Yang penting keyword dia adalah istiqamah. Mulakan dengan sedikit tetapi istiqamah. Begitu. Jangan di dalam perjalanan ni untuk mendapatkan Allah, mesti mengikut peringkat demi peringkat tersebut. Jadi jadi apabila kita mengikut sistem yang Allah telah tetapkan, maka insya-Allah apabila kita berhadapan dengan ujian pun kita lebih nampak apa yang perlu dibuat. Jadi untuk mendapatkan jiwa yang sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam, perlulah kita melaksanakan takwa dengan sepenuh hati, dengan niat yang baik dan secara istiqamah. Dan daripada takwa tersebut kita akan membina satu tali perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada tali perhubungan yang baik itu barulah kita akan dibukakan dengan perkara-perkara ataupun ilmu yang kita belajar seperti ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu hakikat dan seterusnya makrifat. Barulah Allah bukakan ilmu tu kepada kita. Melalui daripada sebelum ni ilmu tu berada di akal, insya-Allah akhirnya dia akan pergi ke qalbu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jagalah tali perhubungan itu terlebih dahulu. Kuatkan tali perhubungan dengan Allah, baru perkara-perkara yang lain tu akan menyusul insya-Allah dan akhirnya kita akan mendapat sesuatu qalbu yang besar seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan kita boleh mengingati akhlak baginda dan dengan walaupun kita ni tidak ditakdirkan oleh Allah untuk melihat keindahan wajah yang Allah berkatakan tentang Nabi Yusuf ini sehingga ada perempuan jari dia tidak sedar jari dia terpotong disebabkan terleka dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Allah memberikan kita hadiah dengan suatu surah yang cukup. Pada surah tersebut kita dapat menilai sendiri bagaimana perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam tu, keindahan wajah baginda itu melebihi tidak tertanding dengan akhlaknya,
dengan cara dia berhubung dengan masyarakat, bagaimana dia menghadapi ujian, bagaimana dia memaafkan abang-abang saudaranya. Masya Allah, Nabi Yusuf mempunyai jiwa yang sangat besar. Daripada situlah kita boleh cukup setakat ini perkongsian pada hari ini. Diharap kita mendapat manfaat dan uh, semoga Saki-Baki Ramadan yang ada dalam 17 hari lagi ni, insya-Allah kita jadikan dia sebagai kita jadikan dia sebagai kita lalui hari-hari tersebut dengan memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita dan Allah mengampuni kita daripada bulan Ramadan ini. Kita menjadi kembali kepada fitrah, insya-Allah. Jadi saya tutup kita punya sharing pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.